Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua yang mana follow saya, mana yang follow saya punya page. So pagi ni apa khabar anda semua? Okay, so hari ni hari Isnin. So mungkin ada yang jenis frontliner ataupun essential service yang mana perlu bekerja, perlu berkhidmat demi negara. Okay, so saya doakan anda semua sihat walafiat, sihat. Allah berikan terus berkhidmat untuk terus berjuang demi rakyat Malaysia yang lain. So yang mana yang lain tu, yang bukan frontliner, yang bukan essential service, jual apa yang korang kena buat? Korang kena berkhidmat untuk negara juga, duduk di rumah diam-diam. Okay. So pagi ni saya nak sharekan dengan anda semua apa tu antara beberapa sebab menyebabkan kewangan kita koyak. Selalu kita pernah dengar kertas koyak, baju koyak. Okey, ini kewangan pun boleh koyak. Korang faham ke faham ni? Okey. So tapi sebelum saya nak masuk tajuk tu lah, saya nak sembang santai. Saya namakan pagi ni sembang santai. 5 sebab kewangan koyak. Okey. So sebelum saya nak pergi lebih mendalam benda tu, sajalah nak tahu agak-agak antara ramai-ramai dalam grup, ada ramai-ramai dalam saya punya follower, dalam saya punya page ni. Saya nak tahu dah juga, ada ke antara Mika-Mika ni orang Perak? Sebab teman ada di Ipoh ni, tapi taklah pandai sangat cakap Perak. Tapi kalau kata ada yang orang Perak di sini, cek komen sikit. Cek komen apa cek komen teman. Cek komen teman di situ. So nampaklah sikit orang Peraknya. Tapi saya tak boleh dah nak cerita pagi ni dalam orang Perak, tak pandai. Saya cakap sikit-sikit saya pandai lah. Okay. Sajalah nak tahu kan. So best ke best. Pagi-pagi lagi kita dah nak belajar. Pagi-pagi lagi lah saya nak kongsikan sembang santai. So sajalah saya nak tanya sebelum saya nak pergi lebih lanjut lagi kan. Saya nak juga tahu antara ramai-ramai dekat sini, sebenarnya masa-masa PKP ni apa yang korang buat? Kan? Apa yang korang buat kat rumah? Sepanjang PKP ni mungkin ada yang terpaksa bekerja, okey? So mana yang bekerja tu cuba komen dia bekerja. Okey? So siapa yang duduk di rumah, jaga anak, buat kerja, ataupun ada yang juga yang bekerja daripada rumah. Okey? So mana yang bekerja daripada rumah tu tulislah dia work from home. Okey. So lain daripada tu mungkin ada yang juga mana ada kawan saya ada Zoom dengan kawan-kawan saya, ada yang saya WhatsApp dengan dia orang, ada yang cakap aku dengan anak aku selisih dekat dapur 400 kali sehari. Saya pula fikir 400 kali ya. Wih, banyak kali tu dia pergi ke dapur. So ada saya cakap aku tak ada pergi mana pun, daripada ruang tamu pergi dapur, toilet, ruang tamu. Itu je lah ceritanya selama dah beberapa hari kita dalam PKP ataupun dalam MCO ni. Okey. Saya pagi ni saya nak share. So harap-harap ada yang mana follower saya pagi ni, kalau kata ada yang orang Perak tu, jangan lupa tulis komen di bawah. Tulis komen teman. So sembang santai kita pagi ni ada kena mengenai pasal kewangan. Antara sebab kenapa kewangan kita koyak. So ini yang saya tak best ni, sebab sebenarnya banyak sebab-sebab yang menyebabkan kewangan kita boleh koyak ni, yang mana sebenarnya benda tu dia secara tak langsung, kita sedar tak sedar tiba-tiba kita dah buat. Okey, faham ke faham ni? So antara salah satu sebab yang membuatkan kita punya kewangan ni kita boleh koyak adalah kita ada perasaan, kita ada satu sifat yang mana kita tak sedar, kita boros. Faham ke faham? Boros ni benda yang Allah Rabbi, susah nak cakap lah. Boros ni kadang-kadang bila kita rasa benda tu tak perlu, kita tak perlu tapi kita terpaksa kita beli. So kita rasa macam dia contohnya ada satu barang, benda tu dia ada level A, B dengan C. Kita rasa nak nampak macam best, kita beli level C. Level C ni level yang paling mahal.
Padahal level 1 dengan level 2, level A dengan level B pun boleh juga beli, boleh juga pakai. So tu boros salah satulah. Okey. So pagi ni ada kan yang dah sarapan tu? Mana tahu ada yang dah ada sarapan apa semua kan. So mana yang dah sarapan tu boleh lah tulis sikit kat bawah tu apa sarapannya pagi ni. Okey. So sambil-sambil kita sembang-sembang santai pagi ni, boleh tulis komen-komen sikit dekat bawah. Mana yang anda dah sarapan, boleh tulis dah sarapan apa. Okey. Nak juga tahu sebab kadang-kadang waktu-waktu kita tengah relax-relax, tak tahu nak buat apa ni kan. Mika tahu ke dah berapa lama tak pergi kedai barber ni? Nampak handsome pula. Okey. Berapa lama dah tak pergi kedai barber ni? Sejak daripada kena PKP. Sebelum dia PKP tu pun dah tak pergi kedai barber. Hari ni sampai sekarang ni dah berapa hari kita dekat rumah ni. So rambut pun dah panjang lah. Tapi tak apalah, rambut panjang ni sikat lah. Betul kan? Okey. So itu sebab yang pertama tadi yang saya kongsikan. Okey. Sebab yang kedua, kebanyakan orang yang mana dia punya kewangan dia boleh koyak, dia kadang-kadang membeli barang yang mana yang dia tak perlu pun. Okey, faham ke faham? Dia beli barang benda yang tak perlu. Dia cuma beli barang yang mana yang dia lebih kepada membeli barang benda yang dia berkehendak, mana yang dia nak. So benda ni yang memang sangat-sangat merosakkan kita punya kewangan. Sebab contoh kita rasa benda tu kita nak beli. Tapi bila kita fikirkan balik, benda yang kita beli tu bukanlah satu keperluan, dia hanyalah satu kehendak. So benda ni memang tak bagus. So kita kena, contoh paling-paling sangat-sangat penting ni, sebab saya nak kongsikan benda ni pagi ni, sebab kita sekarang ni dalam tempoh PKP, kita dalam tempoh MCO, PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Ada yang mana kita ada antara kita yang dapat gaji. So okey, alhamdulillah, bersyukur. So ada antara kawan-kawan kita, ada antara kita sekarang ni mungkin dalam minggu ni akan dapat bantuan daripada kerajaan. Yang mana yang dapat 1,800, ada yang dapat 1,000, ada yang dapat 800. Okey. So macam-macam. So benda-benda ni saya nak bagi tahu pagi ni supaya korang semua tak terlalu mengikut kehendak. Of keperluan. Sebab apa? Sekarang saya faham ramai yang duduk di rumah. So tangan tu dia simple je. Kejap cari buka Shopee, kejap lagi buka Lazada, kejap lagi buka Facebook. Tapi benda-benda ni nak buka tak salah. As long as you tengok benda yang you rasa benda tu betul-betul adalah keperluan. Keperluan instead of kehendak. Kalau you rasa macam kalau you tak beli benda ni tak jadi apa-apa pun, boleh hidup je lagi. You boleh makan je walaupun benda tu tak ada. Okey, faham ke faham? So ni nak asingkan, nak bagi nampak keperluan dengan kehendak ni sangat-sangat penting. So nak kena tengok betul-betul mana satu keperluan, mana satu kehendak. Faham ke faham ni? Okey. So nak kena asingkan, nak kena tengok betul-betul mana satu keperluan, mana satu kehendak. Okey, tu benda yang kedua. Yang ketiga ni pun penting juga. Tak ada apa yang tak penting lah sebenarnya. Yang ketiga ni adalah macam mana kita nak uruskan kewangan. Macam mana kita nak uruskan kewangan. Sebab tak ramai orang, kebanyakan orang, bukan tak ramai, kebanyakan orang mana yang dah dapat gaji, dia tak tahu apa yang dia patut buat dengan gaji dia. Ini yang paling best sekali ni. Apa yang dia buat, dia dapat gaji je, okey jom tengok wayang, bowling, karaoke dan sebagainya, snooker, benda yang dibuat terlalu banyak. Benda tu bukanlah tak boleh nak buat, boleh buat. Okey, tak salah benda tu nak buat, boleh buat, tak ada masalah. Tapi kita nak kena ada satu formula. Apa formula dia untuk kita nak asingkan daripada gaji yang kita dapat ni? Berapa banyak untuk kita bayar hutang, berapa banyak yang kita perlu pakai untuk kita punya simpanan, berapa banyak untuk kita pakai untuk kita punya pelaburan dan juga pelindungan. Okey, berapa banyak kita pakai untuk kita punya part tadi tu yang kita pergi tengok wayang, larong, ataupun pergi menyeronggeng. Okey, itu orang Perak lah. Okey, so benda-benda ni kita nak kena bahagi. Berapa banyak kita tak boleh nak ambil daripada kita punya part untuk pergi tengok wayang, makan KFC, pergi Starbucks dan sebagainya tu terlalu banyak. Okey, sebab kita kena ada simpanan yang lagi banyak daripada benda-benda yang macam tu. Okey, sebab sekarang ni
mesti ramai dah yang terkesan. Mungkin ada juga antara kita yang mana dia dah tak ada gaji, dia tak dapat gaji, so dia terpaksa mencangkul dia punya simpanan. Dia dah start cangkul dia punya simpanan dia, dia dah start korek simpanan dia. Sebab daripada simpanan itulah dia nak survive, daripada simpanan itulah nak beli tepung, daripada simpanan itulah nak beli beras, telur, barang-barang untuk masak, untuk duduk di rumah, untuk makan dan sebagainya. So kalau kata simpanan tu kita hari-hari kita cangkul, hari-hari kita hakis, lama-lama benda tu akan habis. So daripada sinilah, sebab kebanyakan orang yang tak ada formula, ataupun kebanyakan orang ni tak ada dia punya guideline dia, apa yang dia patut buat daripada gaji dia, berapa persen untuk simpanan, berapa persen untuk bayar hutang, berapa persen untuk bagi mak ayah, berapa persen untuk bagi zakat. So benda-benda ni yang tak ada, yang membuatkan ramai orang gagal, ataupun ramai orang dia punya kewangan dia koyak. Okay. So pagi ni lain daripada itu. Okay, yang keempat. Berapa dah? Yang keempat dah. Okay, yang keempat. Yang keempat ni, tapi saya nak share yang keempat ni, naklah juga nampak ada like ke love ke, tak nampak sangat yang mana tengah follow saya punya live pagi ni kan. Saya share pagi ni antara benda-benda yang sangat-sangat penting, antara benda yang dapat memberi manfaat pada anda dan juga kawan-kawan. Jangan lupa untuk share kat bawah tu. Dia punya kaedah pagi-pagi ni simple je. Kalau kita pagi-pagi ni paling best kalau kita dapat bangun-bangun, kita dapat lepas pada sembahyang subuh, mengaji Quran dan sebagainya. Lepas tu kita boleh pergi bersedekah. So saya selain daripada sedekah kewangan, mungkin kita tak ada benda lain. Saya nak sedekahkan ilmu. So saya sampaikan apa yang saya boleh sampaikan. So at least bila saya dah sampaikan apa yang korang boleh buat, korang tekanlah button share kat bawah tu. At least bila korang tekan button share, at least ilmu tu dipanjang-panjangkan, so ramai yang dapat manfaat. Okay. So saya nak share yang keempat. Yang keempat ni adalah bila dia dapat gaji, ataupun dia dapat duit, dia dapat commission, ataupun dia dapat dia punya upah daripada pekerjaan dia, apa yang dia buat? Macam tadi saya cakap lah, dia terus belanja instead of dia simpan. Dia tak ada portion. Apa yang dia patut buat? Dia simpan dulu ke belanja dulu? Masalahnya dia bantai belanja dulu lah. Dia beli barang-barang dulu, dia pergi shopping dulu, dia pergi enjoy dulu. Lepas tu dia tak simpan. And then bila dia kata macam ni lah, tak apa, belanja dulu, nanti ada lebih tu aku simpan. So tengoklah berapa yang lebih tu. So faham ke faham? Okay, so pagi ni last but not least, apa poin yang kelima? Poin yang kelima ni, dia berbelanja dengan menggunakan emosi. Apa maksud emosi ni? Emosi ni adalah bila dia nak beli something, dia rasa macam benda tu penting untuk dia, padahal benda tu tak penting mana pun. Sebab kita back to basic balik pada nombor 2 punya point tadi, dia tak pandai nak bezakan yang mana kehendak, yang mana keperluan. So dia lebih kepada beremosi. Bila dia nak membeli ni lebih pada emosi. Dia macam ni. Mungkin ada kawan-kawan dia dekat tempat kerja tu dah beli benda tu. So dia pun rasa macam, tak boleh, aku pun kena ada lah benda tu. So dia dapat gaji terus dia pergi beli. So at least dia tak nak gagal dengan kawan dia. So ini ramai orang, dia punya habit dia, benda yang dia nak, dia cuba untuk beat kawan-kawan dia. So dia pun beli juga apa yang kawan dia beli. Sebab contohlah, saya ambil simple je, kawan dia beli Apple, bukan Apple yang boleh makan tu, Apple yang handphone Apple i11. Okay, contoh dia beli, kawan dia beli. Mungkin kawan dia tu ada buat business part time, ataupun mungkin kawan dia tu dapat hadiah daripada husband dia, daripada wife dia, ataupun jabatan bertuah dan sebagainya. Dia pun pakai. Yang kita ni tengok kawan dah terbakar, dia beli iPhone lah. So apa yang kita buat? Kita pun pergi beli juga, walau kita tak tahu dia dapat mana iPhone tu. Macam mana dia struggle untuk beli iPhone tu. Kita dapat gaji terus pergi beli iPhone. So apa jadi, kita memang berbeli dengan keadaan yang beremosi, membuatkan kita, lepas kita beli tu baru kita terfikir, alamak, duit aku dah pergi mana? Okay. So ini pagi ni saya kongsi dulu, setakat ini dulu. Sebab 5 benda ni pun saya rasa dah banyak sangat dah. So sebelum saya nak saya nak recap balik apa yang 5 poin tadi ni. 5 poin tadi ni adalah, yang pertama adalah boros. Kita terlalu boros. Kita tak
Kita tak fikir sangat. Kita main beli je. Kita rasa ni kita beli. Itu boros. Yang kedua adalah terlampau mengikut kita terlalu ikutkan kita punya kehendak instead of keperluan. Kita banyak membeli because benda tu adalah kehendak. Aku rasa aku naklah benda tu, sebenarnya benda tu. Padahal kalau benda tu tak akan bagi impact apa-apa pun pada kita. Kita still boleh meneruskan kehidupan walaupun benda tu tak ada kat kita. Faham ke faham ni? Sebab kehendak dan keperluan ni sangat-sangat penting. You kena asingkan, you kena tengok betul-betul. You kena discuss. Yang mana yang dah kahwin, you kena discuss husband and wife. Tambah-tambah di zaman PKP ni, zaman PKP tak tahan tu. So kebanyakannya orang yang ada kat rumah ni dia kena fikir. Dia nak beli benda ni, dia perlu ke dia kehendak? Kalau dia kehendak, hold kejap, jangan beli lagi. Beli mana yang perlu. Sebab meneruskan kehidupan lebih penting daripada benda yang kita nak. Okey? Nombor 3 adalah berkenaan dengan dia tak tahu macam mana nak urus dia punya duit gaji dia. Setiap bulan dapat gaji, dia terus pergi enjoy. Ataupun setiap bulan dapat gaji, terus dia bayar hutang. Dalam sekali dia tak tahu. Mana duit aku nak belanja? So dia dah mula garuk kepala. Alamak, macam mana ni? Duit makan tak ada, duit isi minyak pun tak ada. Okay? So itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah dia suka kita ni kadang-kadang apa yang menyebabkan kita punya kewangan kita koyak rabak. Koyak rabak dah. Koyak betul rabak pula kan. Yang keempat adalah kita lebih kepada macam tadi. Nombor 3, kita belanja dulu, simpan, kita cerita kemudian. Sebab bila kita tak simpan, kita fikir macam ni, kalau aku simpan dulu sikit lah aku nak belanja. So apa yang dia buat, dia belanja dulu. Bila dia belanja dulu, dia dah tak simpan. Bila sampai dekat tengah-tengah, okey, aku dah belanja habis dah ni. Dah habis dah. Aku dah tinggal duit minyak, duit makan apa semua, aku dah simpan. Alamak, tak cukup lah kalau aku nak simpan ni. Kalau aku simpan ni, aku tak ada duit pula yang ni kan. So dia tak allocate siap-siap berapa banyak yang dia kena simpan. At least, saya bagi tahu you all semua, saya bagi tahu kat korang semua, at least sekurang-kurangnya apa yang korang kena buat adalah simpan. Simpan banyak mana? Takkan nak simpan 50% pula daripada gaji. Kena lah, tumpah lah mereka. Nak makan apa? Okey, tak payah. Kalau korang punya gaji dalam 1,000 ke 1,500, kalau korang simpan 50%, memang pakai tak pergi roja lah lepas tu. Sebab macam mana nak isi minyak dan sebagainya. So at least simpan 10 ke 20%. Jadikan sebagai satu habit, jadikan sebagai satu tabiat yang mana bila korang dapat gaji, terus simpan. Simpan pula, jangan simpan dalam saving account. Simpan dalam saving account, insyaAllah korang cucuk balik duit tu keluar. Sebab apa? Bila korang simpan dalam saving account ni kadang-kadang dia bernama je saving account. Dia lebih kepada account laluan. Dia lalu masuk dan dia keluar. So tak best simpan dalam saving account. So you kena ambil 10% tadi ni, simpan di tempat yang susah untuk korang nak keluarkan balik duit tu. Antara contoh yang saya boleh bagi, mungkin korang boleh simpan dalam ASB, mungkin korang boleh simpan dalam tabung haji, ataupun boleh korang boleh simpan yang mana yang non-Muslim, mungkin korang boleh simpan dalam FD, fixed deposit. Sebab kalau saya tak boleh cakap you simpan dalam pelaburan lain, saya tak nak cakap korang simpan dalam investment lain macam public mutual, dalam CWA, macam RHB investment, tak boleh. Sebab benda tu adalah satu cabang yang lain. Itu bukan simpanan korang. Itu kalau dah terduduk tak boleh nak keluarkan balik, duit tu lambat. Ini saya suruh korang simpan di tempat yang susah sikit nak keluarkan. Tapi kalau paling best sekali, ambil duit tu, bagi dekat mak. Mak, ni duit mak, yang ni duit saya. Mak terus simpan sekejap duit saya. Itu pun simpanan yang paling tempat yang paling best. Sebab nak ambil balik duit tu susah. Okay? Sebab nak kena buat paperwork dulu, nak kena bagi tahu dulu sebab apa nak duit tu. Okay? So at least ada tempat untuk you simpan. Kalau korang simpan dalam saving account tu memang lembur lah. Okay? So part yang kelima, saya recap balik yang kelima adalah berkenaan dengan kita membeli dengan keadaan yang beremosi. Kadang-kadang kita tengok kawan-kawan kita pakai barang tu, kita pun nak beli juga. Kita tengok jiran-jiran sebelah tukar perabot baru, kita pun nak tukar perabot baru. So ini yang mana yang saya kata berbelanja dengan emosi. So ini benda yang sangat-sangat tak best. Benda yang sangat-sangat rasa macam tak patut. Boleh beli dengan emosi, tak ada masalah. Tapi at least you boleh kawal emosi tu. Sebab mungkin you nak beli makanan, contoh, tengok dia makan sedap lah pula pakcik tu. Dia pun nak makan juga apa yang pakcik tu makan.
So mungkin you boleh pergi cari something else yang sama, lebih kurang sama macam pakcik tu makan. So at least itu untuk kepuasan diri. Tapi masalahnya sekarang ni kawan pakai iPhone, dia pun nak pakai iPhone. Member sebelah tukar perabot baru, dia pun nak tukar perabot baru. Ini masalah dia. Sebab kita berbelanja, kita membeli dengan keadaan yang beremosi yang sangat tinggi. Okay, so hari ni apa je yang korang nak buat di rumah ni? So lepas daripada tengok sesi live ni, jangan lupa untuk tekan button share kat bawah supaya lebih ramai lagi yang dapat manfaat berkenaan dengan kita punya sembang santai pagi ni. Okay. So mana yang belum sarapan, bolehlah start masak untuk sarapan. Okay. So mana yang nak order food panda pun boleh, tak ada masalah. Okay. So lebih baik kalau boleh masak-masak lah kan. Okay. So InsyaAllah setakat ni dulu saya punya sesi perkongsian pagi ni, sembang santai pagi ni. Sekiranya ada rezeki kita jumpa lagi. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.